Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Syah. So, hari ni saya nak sambung lagi pembelajaran bagi bab 4, Index, Cert and Logaritma. Saya akan sambung dalam subtopik hukum logaritma. Jadi, untuk subtopik ni ada dalam silibus lama juga. Jadi, jom kita belajar. Teacher dah bahagikan hukum logaritma ni kepada 3 perkara. Iaitu satu, perkaitan antara logaritma ni dengan indeks. Kedua, hukum logaritma yang kita kena belajar. Dan yang ketiga, penukaran asas bagi logaritma. Nanti kalau dia bagi asas yang berbeza, macam mana nak tukar. Okey, hari ni teacher nak fokus yang nombor 1 dengan nombor 2 dulu. Okey, setiap kali terang teacher akan bagi contoh. Dan nombor 3 ni kita buat insyaAllah esok. Jadi jom start. Perkaitan logaritma dan indeks. Jadi indeks saya harap you guys dah ingat, iaitu dia mesti dalam bentuk ada asas, ada indeks. Ni kita panggil asas, ni kita panggil yang kuasa dia ni adalah indeks. Okey. So sekarang kita nak kaitkan dia dengan log. Log ni pun ada asas juga. Asas dia dekat bahagian bawah. Contoh kat sini X lah saya tulis. So, ni adalah dalam bentuk log, ni dalam bentuk indeks. Jadi, setiap kali kita dapat apa-apa sahaja, kita boleh tukar dari indeks kepada log. Dari log kepada indeks. Dia boleh patah balik. Macam ni. So, tengok kepada soalan. Apa soalan tu nak? Dan kita akan selesaikan menggunakan teknik perkaitan ni lah. Selalunya jawapan last sekali kita akan dapat dalam bentuk indeks lah. Iaitu kita dapat final answer, kita nak dalam nombor. Jadi indeks ni pun akan hilang. Dia tinggal nombor je. So log ni of course, you kena tahu macam mana nak tukar jadi indeks. Jadi first, macam mana kita nak tukar. Dia ada law dia, iaitu. Apa law dia? Law dia adalah, contoh kalau teacher bagi log A base B. Okay, log A asas B bersamaan dengan X. Jadi, macam mana kita nak tukar menjadi bentuk indeks? Sebab sekarang ada log. Kita nak dalam bentuk indeks sahaja. Jadi, perkara pertama you kena identify adalah dekat bahagian yang ada dua sebutan ni. Iaitu sekarang ni ada dua sebutan kan, A dengan B. Kat sini ada X sahaja. So kita biarkan dia di situ. Jadi kat sini kita tengok dia ada asas kat sini. Iaitu base lah in English. Jadi asas ni akan bergerak ke kanan. Dan A ni dia ada dua bahagian kan. Satu bahagian akan bergerak, satu bahagian akan stay. So kat sini dia akan dapat A bersamaan asas, dia akan jadi asas juga belah kanan. So yang belah kanan sorang-sorang ni dia akan naik atas. So ni adalah cara penukaran dari log kepada indeks. Jadi log A asas B bersamaan X, kalau kita tukar dalam bentuk indeks akan dapat A sama dengan B X kuasa X. Sama juga kalau teacher tunjuk A sama dengan B kuasa X. Okay. So, teacher try tak nak tengok kat sebelah. Sekejap, mana tadi? Okay, ni teacher tutup kat sebelah. Okay, nampak kalau kita nak tukar jadi bentuk log. Nampak ni? Kita tengok dekat belah yang ada dua huruf. Ataupun dua pembuluh ubah. Bukan pembuluh ubah lah, dua huruf lah senang. So, sini kita tengok ni adalah asas. Ini adalah indeks. Jadi nak tukar dalam bentuk log, macam mana nak tukar? Kita tengok yang asas akan jadi asas balik. So kita asingkan. Satu akan jadi asas, satu lagi akan stay. So yang jadi asas ni akan jadi log asas dia B. Log A asas B bersamaan X. Yang tinggal ni duduk sorang-sorang jadi besar. So saya buka balik kat sebelah. Nampak tak sama? Log A asas B X. A equal to B kuasa X. Ni konsep dia. Jadi teacher akan buat 4 soalan, iaitu 2 soalan nak tukar dari log ke indeks dan 2 soalan dari indeks ke log, supaya you guys lebih faham. Jadi teacher letak sini in case you guys nak tengok nanti.
So ni adalah konsep dia. So kat sini kita belajar dulu macam mana nak tukar dari mana tadi, sekejap Okay, kita belajar dulu nak tukar dari indeks menjadi log. So sekarang teacher tulis kat sini soalan nombor 1. 3 kuasa 4. Siapa yang ada kertas boleh try buat juga sendiri. 3 kuasa 4 bersamaan 81. So kita tengok kat mana yang ada 2 nombor. So dekat sini. So kita tahu sini adalah asas, sini adalah indeks. Jadi yang asas ni yang akan menjadi asas di sebelah lagi. So saya akan dapat jawapan D akan jadi asas kan. So saya akan tulis kat sini log, nak bagi nampak kan, asas dia adalah 3. Ni adalah sama. Dan yang tinggal seorang ni akan jadi besar. So ni adalah cara penulisan dia. Okay, kalau nak tak ni depan pun sama je. So dia akan dapat log 81 asas 3 bersamaan 4. Ni jawapan dia. Okay, soalan nombor 2. Kalau diberi 5 kuasa negatif 2 bersamaan 1/25. Okey, dia suruh tukar jadi dalam sebutan log. Sekarang ni, sini ada 2 nombor, sini ada 2 nombor. Tapi yang ni yang berada dalam penulisan indeks. So, kita nampak kat sini, sini adalah asas. Ini adalah indeks. Indeks pula, indeks. Jadi, kita akan asingkan asas dengan indeks ni. Yang asas sekarang akan jadi asas untuk log. Jadi, dia akan jadi, indeks ni jadi besar. Asas ni akan jadi asas dekat sebelah. Log, asas dia asas 5, 1/25. Ini cara penulisan dia. Okay. So, hopefully dah faham yang ni. And then, saya buat lagi 2 soalan, iaitu nak tukar dari log pula ke indeks. So, macam mana nak tukar? Kita buat soalan 3. Soalan 3, kalau dia bagi log 32, asas 2 bersamaan 5. Okay, siapa yang ada kertas boleh try buat juga. Jadi sekarang, asas dia sekarang yang ada 2 nombor ni, ada log ni, kita nak tukar jadi indeks pula. So, ni adalah asas dia. Yang asas ni akan menjadi asas untuk indeks pula nanti, sebab kita nak tukar ke indeks. So dia akan jadi 32 akan stay, 1 akan stay, 1 akan gerak. 32 bersamaan asas. Yang ni akan jadi asas. Asas adalah besar. So yang tadi ni 5 ni akan jadi indeks dia. Jadi macam tu. 32 bersamaan 2 kuasa 5. Okay, the last one nak tukar log kepada indeks. Ini make sure tahu tau, sebab nanti dia akan kaitkan soalan log dan indeks. Jadi kena tahu benda ni. Dan yang keempat, dia bagi log 1/9 asas 3 bersamaan negatif 2. Okey, sama juga. Yang log kita nak tukar jadi indeks. Jadi dekat bahagian log, kita kena identify mana asas dia. Ni asas dia. Jadi asas ni yang akan bergerak ke bahagian sebelah lagi. So, dia akan dapat 1/9 akan stay. Dan asas akan menjadi asas. Yang ada belah kanan ni akan jadi apa? Akan jadi indeks. So, ni jawapan dia. Okey. So, ni adalah konsep perkaitan antara log dengan indeks. Jadi, jom kita buat soalan yang lebih detail sikit. Okey. So, contoh teacher bagi soalan tambahan kat sini.
kalau dia suruh cari nilai. Satu, A. Log 64 asas 2. Contoh dia suruh buat macam ni. Dia ada dua cara tau. Satu cara lagi teacher belum ajar sebab kita belum masuk hukum log. Teacher baru terang pasal perkaitan di antara log dengan indeks. Jadi kita guna cara ni. So macam mana nak guna cara ni? Kita akan let y bersamaan dengan log 64 asas 2. Teacher buat je let y. So bila kita tengok macam ni, kita tahu yang ni kita boleh tukar ke bentuk indeks. So ini adalah asas. Ini adalah dia punya nilai lah. Tak kisah. So asas ni akan gerak ke sana. Dan yang sedia ada ni dia akan naik ke atas jadi indeks. Bersamaan 64. Nampak tak? So sekarang dia kata 2 kuasa berapa bersamaan 64. Kita cari je lah. 2 kuasa berapa dapat 64. So tekan kalkulator. 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 5 22 6 64. So kat sini dapat 2 kuasa 6. Jadi kita boleh buat conclusion y bersamaan 6. So dalam penyelesaian jawapan last kali dia adalah 6 lah. Okey, ni satu cara dia. Nanti saya terang lagi satu cara bila kita dah belajar konsep indeks. Konsep indeks pula. Hukum logaritma. Okey, and then lagi satu, saya buat satu lagi. Then kita proceed hukum logaritma. B. Kalau dia bagi log 9 asas 1/3. Okay, boleh try? Siapa nak try? So, bila dapat macam ni, kita guna teknik yang kita dah belajar, iaitu mengaitkan log dengan indeks. Jadi, teacher buatlah let y sama dengan log 9 asas 1/3. Jadi bila dapat macam ni, kita tahu yang ni adalah asas. Okay, so asas ni akan bergerak, yang ni akan stay, yang ni akan jadi indeks. So kita akan dapat 1/3. Ni akan jadi asas kan? Kuasa y bersamaan dengan 9. Betul kan? Dan yang ni, macam mana kita nak samakan? Kita akan naikkan ke atas lah, sebab yang ni tak ada pun ke bawah. Jadi untuk yang ni guna konsep indeks balik lah. So 3 naikkan ke atas akan jadi -1 kan? Darab dengan y bersamaan dengan 9. 9 ni kita nak cari guna asas 3 juga, sebab ni 3. So 3 kuasa berapa 9? 3 kuasa 2 akan dapat 9. So kat sini 3 kuasa 2. So kat sini 3 negatif y bersamaan 3, 2. Ni konsep indeks saya tak terang balik. So dapat y sama dengan negatif 2. Okay, jadi jawapan dia negatif 2 lah. So dah settle untuk perkaitan logaritma dengan indeks. Dan saya nak terang iaitu yang kedua. Ni kita dah habis. Dan saya nak masuk hukum logaritma. Hukum logaritma main dia ada ni. Hukum logaritma. Jadi kita buat satu-satu nak bagi faham. Hukum logaritma yang pertama iaitu log xy a asas a bersamaan dengan, dia boleh bahagi kepada 2, iaitu bila darab dia akan jadi tambah. Log xy sebenarnya adalah
X darab Y. Asas dia sama. So, kita boleh asingkan menjadi log X asas A tambah log Y asas A. Contoh, teacher tulis kat sini. Kalau teacher tulis log 3X asas 3. Contoh. So, dari sini, ni sebenarnya adalah 3 darab X. Jadi, kita boleh asingkan menjadi log 3 asas 3 tambah log X asas 3. Ini adalah konsep yang pertama. Hukum yang pertama. Okey? And then, hukum yang kedua melibatkan bahagi. Bila melibatkan bahagi, dia akan jadi tolak. So, dia sama macam hukum indeks. Kalau darab, jadi tambah. Kalau bahagi, jadi tolak. So, yang ni contoh lah. Kalau teacher buat log A Y over 3. Ni teacher letak nombor lah 2. So, bila dapat macam ni, kita boleh asingkan log Y asas 2 tolak log 3 asas 2. Dan konsep ni kita boleh patah balik juga. Maksudnya ingat tak tadi kita tukar indeks jadi log jadi indeks kan? Ini pun sama. Kalau contoh soalan tu tulis log X tambah log Y asas 6. Jadi kita kalau soalan tu minta permudahkan, kita boleh gabung lah sebab kita tahu kalau sama asas dan konsep dia tambah sebenarnya dia boleh gabung. Dia akan jadi XY. Macam tu. So, dia sama sebenarnya. Kita boleh guna reverse method. Okay? Okay, so kita dah belajar dua hukum log. Hukum yang ketiga adalah bila ada kuasa. Okay? Bila ada kuasa, dia akan jadi yang kuasa ni boleh turunkan ke bawah. Okay, yang ni kan ada student dia confuse sikit sebab teacher bagi contoh log, contoh teacher bagi log X kuasa 6 asas 6. Macam ni contoh. So, bila kita guna hukum log, yang kuasa ni kita boleh turunkan ke bawah. Jadi, saya turunkan jadi 6 darab dengan log X asas 6. Ini saya turunkan terus sebab dia memang X ni yang kuasa 6. Student ada yang salah bila dia buat macam ni tau. Dia buat log 2x kuasa 2. Okey, bila log saya tulis 10 log 2x kuasa 2 asas 10. Kalau macam ni, kita tak boleh. Ni salah tak boleh turunkan terus. Ni salah. Okey, saya tekankan di sini, ini salah. Kenapa salah? Sebab square ni, yang kuasa 2 ni hanya untuk X. Dia bukan untuk 2. Kalau dia bagi log 10 2X kuasa 2 macam ni, ni baru boleh turunkan ke bawah. Sebab 2 ni merangkumi untuk 2 dengan X. So, kita boleh turunkan 2 log 2x asas 10. Ini baru betul. Okay, make sure pemahaman tu betul. Untuk turunkan kedua-dua ataupun apa-apa saja elemen tu, dia kena merangkumi semua. Baru boleh turunkan. Kalau macam ni, dia adalah konsep 2 darab x square. Sebab tu kita kena jarakkan dia dulu. Macam ni, konsep ni. Lepas jarakkan, baru kita boleh turunkan. Guna konsep ni. Dia gabungan konsep lah maksudnya. Gabungan hukum. Okay? So, tu adalah konsep 1, 2, 3. Yang 3 ni main kita akan guna untuk log. And then yang keempat. Yang keempat ni log asas apa-apa sahaja. Dan log 1 asas apa-apa sahaja dia akan kosong. Kalau contoh you tak ingat, tak apa. Sebab nanti tekan je kalkulator log. Contoh tulis 25. 1. Automatik. So, log 1 asas A akan samaan kosong. Then, log AA akan bersamaan dengan 1.
Okay, contoh teacher tulis kat sini. Ini nombor berapa? 7. Nombor 7. Contoh teacher tulis log 77. So, log 77 akan equal to 1. Okay, sekejap. Kenapa dia blur? Alright. Ataupun teacher tulis yang complicated sikit, log y. So, dia akan bersamaan dengan 1. Nampak je sama, terus sama dengan 1. Okay. Jadi, kita dah belajar 1, 2, 3, 4, 5. Dan nombor 6. Okay, yang ni. Nombor 6 ni. Contohlah, dia bagi log x 10 bersamaan 8. So, nak cari x macam mana? Kita anti-log. Gerakkan log ke sana. So, dia akan dapat x bersamaan anti-log 8. So, yang ni je. Anti-log. Maksudnya apa? Kita gerakkan log ni ke belah kanan lah. Anti-log. So, dapatlah x. Tu konsep anti-log. Okay? Jadi, ini adalah hukum-hukum yang perlu you guys faham lah. Especially yang 3 ni. Yang ni kalau lupa boleh tekan je log 88 ke 11 ke, so akan dapat 1. Yang ni pun sama, boleh check dengan kalkulator. Yang ni tekan kalkulator nanti bila ada soalan yang mengaitkan log dengan indeks. Kita patah balik ke macam tu. Okay? So saya akan buat soalan lebih kurang 2 atau 3 soalan untuk kuatkan pemahaman. So soalan yang pertama, tadi kita belajar konsep, so sekarang kita belajar soalan dia. Jadi soalan dia bagi dia kata log 7 asas x bersamaan 2.312. Jadi dia suruh cari log 343 x asas x. Okay, dia suruh cari. So, bila dia suruh cari yang tu, kita tekan je lah. Kita tekan pula semua. Kita letak teruslah log 343 asas x. Ni kita nak cari ni kan. Jadi yang pertama, cuba tengok balik, kita boleh guna hukum apa first thing. Kita tengok kat sini, 343x ni bersamaan dengan 343 darab x kan. Jadi kita guna hukum log yang pertama, iaitu yang ni. So kita akan dapat log 343x tambah log x asas x. Yang belakang dah nampak kan? Yang belakang ni dia dah guna konsep yang kelima, iaitu log AA ni. Bila sama akan dapat 1. Jadi kat belakang akan dapat 1. And then yang depan ni, log 343 asas x ni, kita tengok kat sini, dia ada 7. Maksudnya 343 ni mesti dikaitkan dengan 7. Jadi kita tengok dekat sini, 7 kuasa berapa dapat 343? Mesti ada 3. 7 kuasa 3 dapat 343. Jadi log 7 kuasa 3 macam ni. Kenapa saya tukar? Sebab dia bagi log 7 asas x. Jadi saya kena dapatkan yang berkait dengan 7. Bila dah dapat, kita boleh guna konsep yang nombor 3. Hukum yang nombor 3 ni, turunkan ke bawah. So, kita akan dapat kat sini 3 log 7 asas x tambah 1. Jadi, ni baru kita boleh guna yang atas ni. 3 darab 2.312 tambah 1. So, dapat kat sini, tekan kalkulator lah. 2.312 darab 3 tambah 1.
So kalau ambil ni dia dapat 7.936. So dapat. Okay, then teacher bagi lagi satu soalan. No, lagi dua soalan. Then kita settle. Okay, so lagi dua soalan. Miss ni. Jadi sekarang dia bagi log 3 asas 2 bersamaan 1.585. Dan log 5 asas 2 bersamaan 2.322. Jadi dia suruh kira A. Log 75 asas 2. Okey, keyword dekat sini, bila soalan macam ni, kita kena, bila dia bagi macam ni, given, diberi, suruh cari apa. Bila dia buat macam ni, kita kena tengok nombor apa yang dia main sekarang. Which is sekarang kita tengok dia main dengan nombor 2, nombor 3, nombor 5. Jadi kita akan bermain dengan 3 nombor ni je. Sebab nanti kita akan tukar balik dengan nombor-nombor ni. Sebab tu kita kena main dengan 3 nombor ni. Macam contoh tadi, dia bagi nombor 7. Sebab tu saya main dengan nombor 7. Kalau yang ni ada 3 nombor yang kita boleh main, iaitu 2, 3, 5. Jadi kita tengok sekarang ni macam mana nak dapat 75. 75 2 darab 3 darab 5 kena dapat berapa? 30. So macam mana nak dapat 35? 75 cuba divide dengan 5. So 15 bahagi 5, 3 darab 5. Okey, 3 darab 5 darab 5. Okey, dapat 75. Macam tu. Kita kena main dengan nombor-nombor 3, 5 dengan 2 ni. So saya nampak kat sini log 75 asas 2, kita boleh bermain dengan log 3 darab 5 darab 5. Semua ni asas 2. Then saya nampak lagi log, saya tulis dulu, 3 darab 5 ni 2 kali. 5 kuasa 2, 5 darab 5. And then bila konsep darab, kita kan boleh asingkan menggunakan hukum log. Dia akan jadi tambah. Macam tu. Dan ni pun boleh guna hukum log. Turunkan ke bawah. So ni log 3 asas 2 dah ada dah ni. So kita tulis balik 1.585 tambah ni kena turunkan ke bawah. 2 log 5 asas 2. So dia akan dapat kat sini 1.585 tambah 2 log 5 asas 2 adalah 2.322. So kita akan dapat dekat sini, saya tekan kalkulator teruslah. 1.585 tambah dengan 2 darab dengan 2.322. So akan dapat jawapan dia 6.229. Okay, so ni adalah jawapan dia. And then saya bagi satu lagi, the last one, soalan yang melibatkan mana soalan tu? Okey, yang ni. Ni panjang sikit soalan dia. Okey. So dia bagi kat sini diberi 2 log. Try buat siapa yang dah faham? X tambah Y. Okey, saya saja bagi soalan yang
ada huruf. Bersamaan 2 tambah log X asas 2 tambah log Y asas 2. So kat sini dia kata tulis hubungan di antara X dan Y. Okay, ni soalan dia. Jadi first thing saya tengok kat sini, okay, semua asas 2, fine. Jadi saya akan kumpulkan semua guna konsep pengumpulan. Macam mana? Saya tengok kat sini, bila asas sama, kalau kita tengok balik konsep ni, bila asas sama, kita boleh gabungkan, kita boleh kembangkan, tapi syarat dia mesti asas sama. Jadi saya guna konsep tu. Jadi kat sini, untuk gabungkan first, ni kita patah balik, kita tak boleh ada kat depan kalau kita nak gabungkan. Jadi saya naikkan dia ke atas. Saya akan dapat log X tambah Y kuasa 2. Sebab ni kalau turunkan dia akan dapat ni balik kan. Bersamaan 2 ni kalau tak ada apa-apa kat belakang, dia sebenarnya adalah 2 darab 1 lah kan. So 1 apa? 1 adalah log AA. Sebab tu saya akan buat 2 log. Sekarang ni kita tengah bermain dengan asas 2 kan. So dia akan dapat 2 macam tu. Sebab log 2 ni adalah kita akan dapat 1. So dia macam 2 darab 1. Okay. Tambah log X kuasa asas 2 tambah log Y asas 2. Semua saya bagi asas 2. Dan bila dapat macam ni, yang ni ada lagi kat depan. Jadi saya permudahkan dulu dia, bagi duduk dekat atas. Saya nak tak ada apa-apa pun kat depan log tu. 2 kuasa 2. Saya naikkan ke atas. Tambah log X asas 2 tambah log Y asas 2. So bila semua dah 2 depan log pun tak ada apa, yang ni kita boleh gabungkan sebab kita boleh guna konsep ni. Sebab konsep ni nak guna tak boleh ada apa-apa kat depan. Sebab tu saya naikkan tu. Sebab tu saya cakap dia ikut soalan. Kadang-kadang kita perlu turunkan, kadang-kadang kita boleh naikkan. Dia tengok kepada soalan. Jadi yang ni saya akan dapat log 2. Yang ni memang tak boleh simplekan lah. Memang dapat macam ni je. Yang ni yang kita boleh gabungkan semua. Kita akan dapat log 2. 2 kuasa 2, 4 kan? Saya tulis 4 tau. So 4 darab dengan X darab dengan Y. Kalau kita kembangkan, dia akan dapat balik log 4 asas 2 tambah log X asas 2 tambah log Y asas 2. So dapatlah macam ni. Bila dapat macam ni, bila kanan kiri ada log, dia macam indeks hari tu. Indeks hari tu kan kita buat 2 kuasa X bersamaan 2 kuasa 3. So kita boleh hilangkan kan. Kita terus dapat X sama dengan 3. Ini pun sama konsep dia. Bila log sama, log 2 ni, asas 2 ni, kita boleh dapat terus X tambah Y kuasa 2 bersamaan 4XY. So dah hilang dah log ni. Bila dah hilang, kita selesaikanlah sebab dia nak hubungan di antara X and Y kan. Jadi jom kita buat hubungan di antara X and Y. Kita kembangkan yang ni lah. Saya kembangkan ni tajuk lain. So saya kembangkan cepat-cepat X square plus 2XY plus Y square bersamaan dengan 4XY. Jadi saya tulis balik kat sini. X square plus 2XY plus Y square equal to 4XY. So ni macam algebra selalu lah. Jadi X square plus Y square, 2 tolak 4 akan dapat negatif 2XY
bersamaan kosong. So bila dapat macam ni, kita akan dapat x minus y square bersamaan kosong. Dari sini ke sini pun adalah chapter lain. Ini adalah tajuk pemfaktoran. Pemfaktoran ni adalah tajuk form 2. Saya tak ingat tajuk mana. Bab unit 1 ke unit 2 ke unit 3, something like that lah. So yang ni kalau dapat dalam bentuk ni, x square plus y square minus 2xy, kita akan dapat x tolak y square. Kalau kita dapat x square plus y square plus 2xy, kita akan dapat x plus y square. Yang ni kena ingat. Okay, ni saya tak boleh revision lah. Yang ni you kena tengok balik tajuk pemfaktoran, form 2 punya tajuk. Okay, so bila dapat macam ni, kita akan dapat x tolak y bersamaan kosong lah. Kita bawa square ke sana, jadi plus minus kosong akan dapat kosong. So dapat x sama dengan y. Jadi ini adalah jawapan dia. Kalau student nak start pun dekat sini lah, dia terlupa. Ni bukan tajuk log ni tajuk pemfaktoran. Okay, so sampai situ sahaja. Hari ni kita dah cover untuk sekejap mana tadi? Ni, perkaitan logs and index dengan hukum logaritma. Jadi, esok kita belajar macam mana nak tukar asas bagi log. Siapa yang ada soalan, boleh join Telegram group. Nanti saya letak link, boleh join, boleh tanya soalan dekat situ. Kita bincang sama-sama. So, sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi esok. Kita sambung, okay? Okay, bye. Assalamualaikum.